topik ketiga, ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin dibincangkan. Nabi Muhammad memain peranan sebagai pemimpin, yaitu Nabi Muhammad memainkan peranan sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Beliau adalah bangunan ekonomi. Beliau juga adalah pemimpin tentera. Ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara dibincangkan. Peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara boleh dibincangkan melalui peranannya sebagai pemimpin tempatan. Semasa di Madinah, Nabi Muhammad melangkah biangan Madinah. Semasa Nabi Muhammad mengambil peranan sebagai pemimpin tempatan, orang bukan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama masing-masing. Beliau mempersaudarakan masyarakat Islam. Beliau bertanggungjawab dalam menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara juga boleh dilihat melalui peranan pemimpin antara bangsanya, di mana Nabi Muhammad menghantar perwakilan dan misi dakwah ke luar negara. Sekarang peranan pemimpin Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat dibincangkan. Sebagai pemimpin masyarakat, Nabi Muhammad menekankan aspek akhlak, akidah, dan syariah. Konsep syura, keadilan, persamaan, dan kebebasan ditekankan olehnya melalui biangan Madinah. Nabi Muhammad menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah, di mana kaum Ansar adalah penduduk asas Madinah yang memeluk Islam, manakala kaum Muhajirin adalah pengikut Nabi Muhammad dari Mekah yang berhijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah. Sebagai pemimpin masyarakat Islam, Nabi Muhammad menjadikan Islam sebagai cara hidup yang menekankan nilai toleransi, hormat menghormati, dan mengutamakan keadilan. Sekarang peranan pemimpin Nabi Muhammad sebagai pembangun ekonomi dibincangkan. Sebagai pembangun ekonomi, kegiatan ekonomi yang berikut telah dibangunkan, yaitu kegiatan perdagangan dan hubungan luar, kegiatan pertanian, pengurusan tanah dijalankan, pembangunan pasar su'ur angsa telah dijalankan. Pembangunan ekonomi melalui menjalankan aktiviti yang berikut akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, kegiatan perdagangan dan hubungan luar yang digalakkan oleh Nabi Muhammad. Semasa pemerintahan Nabi Muhammad, hubungan perdagangan antara Madinah dengan kawasan lain dan negara luar digalakkan. Madinah dijadikan laluan perdagangan di antara Yaman dan Syam. Mengenai kegiatan pertanian yang dijalankan, perniagaan dan pertanian berasaskan prinsip ekonomi Islam dijalankan. Prinsip ekonomi Islam ialah rajin bekerja, mencari rezeki yang halal, larangan riba dan larangan penindasan. Mengenai pengurusan tanah yang dilancarkan semasa pemerintahan Nabi Muhammad. Semasa pemerintahan Nabi Muhammad, tanah terbiar diusahakan semula. Tanah yang digadai kepada kaum Yahudi ditebus dan dikerjakan semula. Mengenai bangunan pasar su'ur angsa, semasa pemerintahan Nabi Muhammad, tempat berjual beli dibangunkan. Contohnya, pasar su'ur angsa dibina dan ekonomi umat Islam dibangunkan. Sekarang peranan pemimpin Nabi Muhammad sebagai pemimpin tentera dibincangkan. Semasa pemerintahan Nabi Muhammad, konsep jihad diamalkan. Dengan konsep jihad, perjuangan menegakkan agama Islam, mempertahankan bangsa dan tanah air dilakukan. Di konsep jihad, ciri-ciri kesungguhan dan berdedikasi dipentingkan. Di konsep jihad, ciri-ciri kesungguhan dan berdedikasi dipentingkan. Melalui konsep jihad, umat Islam dikesar supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan kesucian Islam. Yang berikut adalah tujuan berbelangan dalam Islam. Tujuan pertama ialah mempertahankan agama, umat dan negara. Kedua, menjaga kesucian Islam. Ketiga, menjaga kesejahteraan manusia sejahtera. Yang berikut adalah larangan dalam tentera Islam. Tentera dilarang membunuh sesuka hati. Tentera dilarang memusnahkan tanaman. Yang berikut adalah peperangan yang diketuai oleh Nabi Muhammad. Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran penting dalam zaman awal Islam dan merupakan titik perubahan dalam perjuangan Nabi Muhammad dengan pihak lawannya di kalangan Quraisy di Makkah. Pertempuran ini telah diturunkan dalam sejarah Islam sebagai kemenangan muktamad disebabkan campur tangan ketuhanan atau kepitalan Nabi Muhammad. Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang di antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Perang Uhud adalah perlantang untuk orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika perang Badar. Perang Uhud adalah perlantang untuk orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika perang Badar. Dinamakan perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi bukit Uhud. Perang Khandaq.
Perang Khandaq ialah peristiwa perkumpulan Madinah selama lebih kurang 4 minggu oleh suku-suku di kalangan orang Arab dan Yahudi yang bergabung, di mana ia bermula pada hari bulan 31 Mac tahun 627 Masihi. Kekuatan pihak gabungan dianggapkan seramai 10,000 orang, diiringi oleh 600 ekor kuda dan sebilangan ekor unta, manakala di pihak Madinah pula terdiri daripada 3,000 orang. Walaupun Nabi Muhammad adalah pemimpin tentera, pandangan orang lain didengar apabila mengadop strategi peperangan. Yang berikut adalah contoh peristiwa yang menunjukkan kelentahan hati Nabi Muhammad. Dalam perang Khandaq, strategi bertahan dengan menggali parit digunakan. Strategi ini dicalankan oleh sahabat baginda Salman al-Farisi. Dalam perang ini, tentera Islam hanya 3,000 orang di Madinah dan tentera musuh seramai 10,000 orang dari Makkah. Dengan strategi ini, pihak musuh berjaya dihalang. Di bawah pemerintahan Nabi Muhammad, kota Makkah dibuka semula. Nabi Muhammad ingin membuka kota Makkah semula apabila Madinah menjadi wilayah Islam. Pasukan yang diketuai oleh Nabi Muhammad, Khalid al-Walid, Qais bin Sa'ad bin Ubaidah, Jubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah mengepung orang Arab Quraisy. Kota Makkah dikuasai oleh tentera Islam dan berkembang maju, serta menjadi kota suci umat Islam sehingga kini. Sekarang topik keempat, sumbangan tamadun Islam kepada dunia dibincangkan.